got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, still blow, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Syed Abdullah bin Hassan selaku pengurus kursus bagi subjek JUR 102 Penghayatan Etika dan Peradaban. Saya Nurul Huda binti Mizari, nombor matrik JJ Palang 12681 Palang 22 dan rakan-rakan akan memberi kupasan tentang impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Di era yang serba moden lagi canggih ini, hampir kesemua perkara kita dapat peroleh dengan mudah. Dengan bantuan teknologi masa kini dan kewujudan internet, sebarang maklumat tidak kira dari segi ilmiah maupun hiburan dan isu semasa, semuanya boleh diakses hanya di hujung jari tanpa mengira waktu, tempat dan keadaan. ICT ataupun dalam bahasa Melayunya iaitu teknologi maklumat dan komunikasi merupakan teknologi yang diperlukan untuk memproses data yang berkaitan dengan pengurusan dan pemprosesan maklumat. Juga berperanan sebagai sebuah rangkaian yang menyambung sistem komputer dan sistem telekomunikasi ke serata dunia melalui akses internet, satelit dan telefon. Kerancakan teknologi dan maklumat telah menjana pertumbuhan ekonomi di Malaysia yang mana meneraju Malaysia ke arah negara digital yang berdaya tahan melalui pendigitalan dan teknologi yang berinovasi. Selain dapat melahirkan lebih ramai pencipta teknologi serta usahawan teknologi kelahiran tempatan, malah dapat menjana kekayaan dan mencapai status negara berpendapatan tinggi di masa akan datang. Tidak dinafikan, dengan perkembangan teknologi kini secara tidak langsung telah menginovasi kehidupan manusia, turut mempengaruhi perkembangan dalam etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Saya Nurina Diana, nombor matrik JJ/12666/22 akan membentangkan sedikit analisis yang telah kami lakukan untuk tugasan kali ini. Kemajuan ICT telah memberi banyak impak yang positif dan negatif di dalam kehidupan seharian kita. Zaman beralih, musim berubah, fasa demi fasa perubahan dunia telah pun berlaku. Dari zaman falsafah ke zaman Renaissance, kemudian beralih ke zaman industri dan kini kita berada di zaman teknologi maklumat ICT yang berkembang dengan pesat dan juga memberi banyak kemajuan kepada negara kita. Seiring dengan kemajuan teknologi maklumat dan ICT, terdapat telefon pintar yang diciptakan untuk kegunaan seharian kita. Hampir semua golongan masyarakat memiliki peranti pintar ini. Penggunaan telefon pintar dan internet yang berlebihan mendatangkan kesan yang buruk. Kesihatan mental dan fizikal yang rendah merupakan salah satu impak negatif akibat penggunaan internet secara berlebihan. Pelbagai aplikasi di laman sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi yang membuatkan pengguna lalai. Penggunaan telefon pintar tanpa had juga boleh mengganggu kesihatan mental kerana terlalu obses dengan apa yang ada di dunia maya tanpa sedar akan realiti yang sebenar. Impak buruk bagi golongan kanak-kanak pula yang banyak menghabiskan masa dengan melayari permainan secara maya tanpa dikawal dan dipantau oleh keluarga boleh menyebabkan perkembangan kanak-kanak itu terbantut. Sebagai contoh, kita lihat zaman sekarang banyak kanak-kanak yang ada speech delay, mata rabun. Banyak kanak-kanak yang terlampau leka tanpa menyedari apa yang berlaku di sekeliling mereka dan akhirnya bergantung dengan telefon pintar tersebut.
Sedihnya, realiti negara kini, kita dapat lihat kanak-kanak dan anak muda lebih obses dengan dunia maya dan tidak bergaul secara sihat. Ini sedikit sebanyak melahirkan anak muda yang kurang cergas dan lesu dalam kehidupan seharian mereka. Dalam erti kata lain, melahirkan masyarakat yang tidak produktif. Akan tetapi, jika kita pandang daripada sudut yang positif, penggunaan telefon pintar dan internet yang baik mampu membantu para pelajar. Kemudahan telefon pintar dan internet yang ada pada zaman kini membantu penyebaran ilmu secara meluas. Maklumat dapat diakses dengan mudah. Sebagai contoh, terdapat beberapa platform yang disediakan sebagai kemudahan untuk memperoleh ilmu seperti Google Telegram, WhatsApp, Google Scholar, Google Digital Garage, YouTube dan lain-lain lagi. Platform sebegini sangat membantu para pelajar untuk memperoleh maklumat-maklumat yang diperlukan berkaitan dengan pembelajaran mereka. Dengan adanya kemudahan teknologi ini juga, pelajar dapat melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru dengan lebih pantas dan efektif. Jadi, jika penggunaan teknologi maklumat ICT ini digunakan dengan baik, ia dapat membantu memudahkan kerja seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Ashira binti Abdul Rahman yang bernombor matriks JJ 12725/22. Saya akan menerangkan bahagian analisis daripada tugasan yang telah kami siapkan. Kemajuan teknologi dan maklumat ICT sangat penting dalam kehidupan masyarakat sekarang. ICT semakin hari semakin mudah untuk digunakan kerana pelbagai maklumat dapat diakses dengan sekelip mata. Kan tetapi terdapat juga banyak kelebihan dan kekurangan yang boleh kita dapat. Sebagai contoh, daripada aspek keburukannya, jenayah cyber yang semakin banyak terjadi sekarang. Jenayah cyber semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat dalam negara kita. Hal ini sangat membimbangkan kerana semakin berkembang kemajuan teknologi dan maklumat, semakin mudah maklumat pribadi seseorang itu tersebar. Jenayah cyber bermaksud jenayah komputer yang mana terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan, pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Hal ini terjadi kerana sikap manusia yang tidak bertanggungjawab menggunakan maklumat orang lain untuk kepentingan sendiri. Sebagai contoh, dipetik daripada sumber berita Sinar Harian yang dilaporkan pada 5 Februari 2023. Seorang wanita berusia 56 tahun dipercayai telah diperdaya oleh sindiket Macau Scam yang menanggung kos kerugian berjumlah RM141,000 daripada wang simpanan KWSP miliknya. Beliau telah ditipu dengan cara menerima panggilan daripada individu yang tidak dikenali yang memaklumkan mangsa adalah wakil daripada tuntutan insurans. Ini kita dapat lihat bahawa segelintir individu yang tidak bertanggungjawab melakukan hal penipuan sebegini dan menjumbang kepada salah satu punca peningkatan jenayah cyber yang semakin berleluasa sekarang di negara kita. Justru itu, langkah-langkah yang konkret dan sistematik harus dijalankan berterusan agar jenayah cyber ini dapat dibendung. Seterusnya, daripada kemajuan teknologi maklumat ICT, kita dapat lihat zaman sekarang kita mempunyai media sosial. Media sosial ialah satu medium perhubungan dan penyebaran maklumat yang dapat dilihat daripada perkembangan ICT yang sekarang. Sebagai contoh, media sosial memudahkan pengguna memuat naik cerita atau berita di laman sosial dengan mudah. Seperti maklumat berita palsu yang seringkali mengandungi unsur-unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman maupun memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah, reputasi orang dan sebagainya. Segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan berita sebelum membuat semakan dan mengakibatkan berita tidak sahih cepat tersebar. Terdapat pengguna yang hanya menghakimi daripada membaca tajuk sahaja tanpa membaca keseluruhan isi berita, dan juga ada golongan yang tidak beretika menyebarkan maklumat-maklumat salah dan palsu yang mana biasanya akan memanipulasikan dan mengelirukan orang yang membacanya.
pada 16 Mei 2019 yang berlaku di MTI Tower di Kuching, di mana seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun telah membunuh diri dengan terjun daripada tingkat 3. Kejadian ini terjadi disebabkan mangsa menggunakan laman media sosial Instagramnya untuk membuat troll undian Die or Live yang pada mulanya dianggap sebagai gurauan, tetapi perkara yang tidak diingini terjadi sebaliknya. Perkara ini sangat membimbangkan dan membawa impak negatif terhadap minda masyarakat dan juga negara. Teknologi pada masa kini boleh membawa impak yang positif dan negatif terhadap masyarakat. Kewujudannya bergantung kepada tujuan dan cara pengguna mengaplikasikannya, sama ada dengan cara yang betul ataupun salah. Setiap golongan masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan teknologi maklumat ICT. Sebagai manusia yang kini hidup di era pemodenan, kita perlulah menghayati etika cyber dan menjadikan teknologi maklumat ICT sebagai salah satu medium untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi yang telah memudahkan kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Hazimah binti Muhammad Azla, nombor matrik JG/12-719/22. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah dan cara untuk mengatasi. Kita sedia maklum, internet sekarang sangat meluas. Kita boleh mengakses internet tanpa mengira umur, latar belakang ataupun di mana saja kita berada. Walau bagaimanapun, penggunaan internet ini mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kebaikan dan keburukannya boleh diatasi terutama untuk anak-anak, bermula daripada ibu bapa ataupun daripada di sekolah, sebab kanak-kanak banyak menghabiskan waktunya di rumah dan juga di sekolah. Oleh itu, ibu bapa dan guru sangat penting untuk memainkan peranan supaya anak-anak tidak terlalu obses untuk menggunakan internet. Langkah dan cara untuk mengatasi anak-anak daripada terlalu obses untuk menggunakan internet dan gadget, ibu bapa boleh menghadkan penggunaan internet dan gadget ini daripada anak-anak. Sebagai contoh, mereka menghadkan masa penggunaan internet itu sendiri pada waktu-waktu yang tertentu. Mungkin boleh diakses internet dan gadget diberikan kepada anak-anak pada waktu mereka telah menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu mereka. Dengan cara ini, sebenarnya ibu bapa dapat mendisiplinkan anak-anak itu sendiri. Jadi mereka boleh tahu waktu bila mereka boleh akses internet dan waktu bila mereka tidak boleh mengakses internet. Jadi dengan cara ini, mereka boleh mendisiplinkan diri mereka supaya tidak terlalu asyik nak guna internet saja. Ataupun ibu bapa boleh menggunakan internet ini sebagai hiburan, seperti melihat video kanak-kanak bersama-sama anak. Selain itu, dapat juga meluangkan masa bersama mereka. Selain itu, internet juga boleh digunakan untuk anak-anak untuk mencari pembelajaran secara virtual. Banyak sebenarnya video-video yang dibuat oleh guru-guru untuk membolehkan anak-anak mengakses pembelajaran mereka melalui virtual dalam YouTube. Jadi ini sebenarnya peluang untuk ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana untuk mengajak anak cara penggunaan internet yang betul tanpa menyalahgunakan internet itu sendiri, sebab penyalaan guna internet ni akan merosakkan minda anak kita walaupun mereka masih kecil. Selain itu, langkah dan cara untuk mengatasi yang boleh diberikan oleh guru-guru untuk anak-anak itu sendiri, mereka boleh menghadkan ataupun memantau penggunaan internet di sekolah oleh anak-anak. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menyekat laman web ataupun sesawang yang berunsurkan negatif agar kanak-kanak bila mengakses internet di sekolah, mereka tidak terbuka ataupun tidak membuka laman web tersebut. Tambahan pula, Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM sangat menitikberatkan kesan mental terhadap pelajar di bawah usia 18 tahun yang ketagih dengan penggunaan peranti digital itu sendiri. Dan KPM juga telah melarang murid untuk membawa peranti digital mereka ke dalam kawasan sekolah ataupun asrama. Dan hal ini sebenarnya boleh mengelakkan murid-murid daripada terlari fikiran mereka daripada untuk fokus belajar. Seterusnya, masyarakat komuniti juga mempunyai peranan yang penting untuk cara mengatasi kanak-kanak daripada terlebih menggunakan internet itu sendiri. Contohnya, masyarakat boleh menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa. Peranan yang paling penting sekali oleh kerajaan adalah untuk menegakkan ataupun menjalankan undang-undang supaya penggunaan internet ini boleh dikawal.
Seperti kebelakangan ini, penggunaan internet telah disalahgunakan oleh individu-individu tertentu seperti scam orang, iaitu menipu. Modus operandi mereka akan menyamar menjadi pegawai bank dan mereka akan call individu-individu tertentu dan cakap akaun bank mereka akan ada masalah dan sebagainya. Jadi individu atau pemangsa ni akan jadi cemas dan mula bertindak di luar jangka. Contohnya akan transfer duit daripada akaun bank mereka ni ke dalam akaun bank orang lain untuk selamatkan duit tersebut. Jadi inilah cara-cara penyalahgunaan internet itu sendiri. Bagi mengatasi jenayah cyber ini terlalu berleluasa, Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu Akta 588. Pesalah atau pelaku yang telah dikenakan hukuman di bawah akta ini akan dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau dipenjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Rafidah binti Haji Ismail, nombor metrik JG12695/22. Berdasarkan apa yang telah dirungkaikan dengan bernas oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, di sini saya ingin membuat kesimpulan berdasarkan kupasan IMPA ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat di Malaysia, di mana perkembangan ICT atau teknologi maklumat ini perlulah seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat di Malaysia. Dalam erti kata lain adalah kepesatan perkembangan ICT ini haruslah memberi impak yang baik untuk masyarakat, terutamanya golongan muda di Malaysia yang semakin hari semakin banyak menterjemahkan penggunaan ICT ini dalam kehidupan seharian. Kemajuan ICT tidak dapat dinafikan jika penggunaan ICT ini tidak digunakan sebaiknya. Ia boleh mendatangkan kesan yang buruk. Antaranya berleluasanya penipuan cyber dan penggodam yang tidak bertanggungjawab yang membuat onar kepada masyarakat. Hampir setiap hari kita disajikan dengan paparan berita tentang penggunaan ICT seperti media sosial misalnya yang sering menjadi hiasan media arus perdana di mana dijadikan sebagai satu penanda aras pada tahap manakah masyarakat Malaysia ini peka dengan impak ICT ini. Akan tetapi dengan adanya langkah-langkah yang berjaga dan seliaan yang baik terutamanya ibu bapa, dapatlah kita memanfaatkan kebaikan ICT atau teknologi maklumat ini untuk melahirkan generasi yang bakal menjadi aset berharga untuk negara. Masyarakat juga perlulah menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi maklumat ini, dan begitu juga peranan ibu bapa untuk memupuk penggunaan teknologi maklumat untuk kegunaan harian dalam proses pembelajaran. Populariti penggunaan teknologi maklumat ini atau ICT ini semakin hari semakin bertambah, ibarat cendawan yang tumbuh setelah hujan. Masyarakat Malaysia perlu menjunjung tinggi sikap positif dalam penggunaan ICT agar menjadi senjata utama dalam kemajuan peradaban masyarakat di Malaysia. Kemajuan negara dapat ditingkatkan dengan kemajuan teknologi yang tersedia dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara. Kemajuan ICT yang bergerak seiring dengan peradaban masyarakat Malaysia ini sedikit sebanyak dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan bertamadun di samping penerapan budaya bangsa Malaysia yang murni dan penuh susila ini. Sebagai melabuhkan tirai kupasan yang mendalam ini, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa masyarakat Malaysia perlu berganding bahu, menggambling tenaga untuk memanfaatkan kemajuan teknologi maklumat ini dengan baik demi keharmonian dan kemajuan negara tercinta serta dapat melahirkan masyarakat yang celik IT dan berinovasi dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum.